Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we want to explain chapter 2 marketing mid strategies. My title is product. Product is anything that can be offered in a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need or want. Produk ni dia apa sahaja yang boleh ditawarkan dalam pasaran, seperti untuk perhatian, pemerolehan, penggunaan sama ada keperluan atau kehendak. Produk yang kita nak ni apa sahaja yang untuk perhatian ataupun untuk keperluan atau kehendak. Okey, yang kedua, experience is reception while buying the product or service will do for the customer. Pengalaman mewakili apa yang dilakukan oleh produk dan perkhidmatan untuk pelanggan. Maksudnya produk ni dia dapat memberi pengalaman lah, macam barang satu benda tu dapat experience. Okey, yang seterusnya, certify a want or a need. Yang tadi yang first tu dia memenuhi kehendak atau keperluan, sama ada kita nak benda tu untuk macam makanan ataupun keperluan untuk macam telefon, macam tu lah. Okey, includes dia physical product, iaitu produk fizikal. Yang kedua, service, perkhidmatan. Yang ketiga, person, orang. Yang ketiga, place, tempat. Yang keempat, organisation, pertubuhan. Yang kelima, idea. Yang keenam, combination of the above. Seterusnya, 4 component of tourism product. First, food. 2, transport. 3, accommodation. 4, leisure, iaitu makanan, pengangkutan, penginapan dan masa lapang. Itu antara komponen produk pelancongan. Seterusnya, the 8 product of hospitality and travel marketing, iaitu 8 produk hospitality and travel marketing. Dia ada 2, iaitu traditional and additional. Traditional, first, produk lah. Yang second, price, harga. Third, place, tempat. Yang keempat, promotion, kenaikan pangkat. Seterusnya, additional, first, packaging, pembungkusan. Yang kedua, programming, pengaturcaraan. Yang ketiga, people, orang ramai. Yang keempat, partnership, perkongsian. Next, characteristics of tourism and hospitality product. Ciri-ciri produk pelancongan atau hospitality. First, intangibility. Unlike physical product, service cannot be touched, tasted or experienced prior to consumption. Maksud dia, keterbentaraan tidak seperti produk fizikal. Perkhidmatan tidak boleh disentuh, dirasai atau dialami sebelum dimakan. Sebagai contohnya, perkhidmatan online macam Bank to You, Bank Islam dan sebagainya. Dia macam mana? Dia tak boleh disentuh, tapi dia boleh berlaku perkhidmatan lah. Sebab kita nak transfer duit kan, boleh pakai bank dekat handphone je. Okay, next, inseparability. In the service industry, both the service provider and the customer must be present for the transaction to occur. Maksudnya, tidak dapat dihasilkan dalam industri perkhidmatan. Kedua-dua menyedia perkhidmatan dan pelanggan mesti hadir untuk transaksi berlaku. Contohnya, Foodpanda.
akan berlaku transaksi penjual dengan pelanggan. Itu maksud dia yang saya tahu. Yang next, variability. Service quality depend on who provides service and when and where they are provided. Maksudnya, variability, kualiti perkhidmatan bergantung kepada siapa yang menyediakan perkhidmatan dan bila dan di mana ia disediakan. Contohnya di kafe lah, nak senang faham. Jika pelajar ramai, maka makanan di kafe pun bertambah. Macam hari tu kita SEM 2 kan, duduk sekejap je, pelajar tak ramai, kafe pun tak banyak buka dan makanan pun sikit je. Macam tu lah. Okay, seterusnya, perishability. The element of time is split. Her service cannot be stored. Maksud dia, kebinaan unsur masa adalah jelas di sini. Perkhidmatan tidak boleh disimpan. Okay, next, lack of ownership. Service cannot be owned and stored like a product, and service are used hide for a period of time. Maksudnya, kekurangan pemilikan. Perkhidmatan tidak boleh dimiliki dan disimpan seperti produk atau perkhidmatan digunakan ataupun diupah untuk satu tempoh masa. Sebagai contoh, contohnya rumah. Ada satu syarikat ni hendak membuat rumah dan mereka mesti membuat demo rumah ataupun contoh rumah dahulu yang hendak dijual. Contohnya macam ni lah, dia nak jual rumah, kan rumah tu banyak-banyak kan. Dia akan buat satu rumah dulu untuk demo, untuk tunjuk kepada pelanggan lah. Ketika mereka nak buat promosi, nak tunjuk kat pelanggan jual tu, jika kurang yang membeli rumah tersebut, maka syarikat tak boleh nak buat rumah, tidak boleh buat rumah lagi sebab diorang tak ada modal dan tak siapa yang akan belinya. Kalau dia orang buat juga, diorang akan dapat kerugian sangat besar. Itulah maksud dia yang lack of ownership. Okay, itu saja daripada saya. Okay, saya akan bagi kepada Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Bahari. Nombor metrik 17-DHF21F1069. Branding ataupun penjenamaan. A brand is a name, term, sign, symbol, design or a combination of this element that is intended to identify the goods or service of a seller and for differentiate them from the other competitor. Jenama ialah nama, tanda, istilah, simbol, reka bentuk atau gabungan elemen yang bertujuan untuk mengenal pasti barangan atau perkhidmatan penjual dan untuk membezakan mereka daripada pesaing-pesaing yang lain. Some analyze see brand as the major enduring asset of a company, outlasting the company specific product and facility. Sesetengah penganalisis melihat jenama sebagai aset kekal utama syarikat. Selain itu, bagi mengatasi khusus syarikat produk dan memberi kemudahan kepada orang ramai. Branding juga is the process of endowing product and service with the power of brand. Penjenamaan ialah proses pewakafan produk dan perkhidmatan dengan kuasa daripada jenama. Sebagai contoh, T-Life, KFC, McD, 7E, Family Mart dan sebagainya. Sebab-sebab perlu ada penjenamaan.
is all about creating difference between product, ataupun ini semua bagi mencipta perbezaan antara produk dan membuat satu trademark pada produk mereka. Brand are more than just name and symbol and a key element in the company relationship with consumer. Jenama bukan sekadar nama dan simbol dan elemen utama dalam hubungan syarikat dengan pengguna. Brand juga bertanggungjawab untuk represent consumer perception and feeling about a product and its performance. Jenama mewakili pengguna, membagi satu persepsi dan perasaan tentang produk dan prestasinya.